Jadi jawapan yang kita perolehi menggunakan kaedah DI method dan kaedah formula ni akan menghasilkan jawapan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pada video kali ini saya akan kongsikan cara-cara untuk menyelesaikan integration by part. Di sini untuk yang pertama ni saya akan tunjukkan kaedah penyelesaian integration by parts menggunakan formula, dan yang seterusnya menggunakan DI method. Okay, untuk soalan yang sama supaya kita dapat melihat perbezaan di antara dua kaedah ini. Okey, yang pertama kita lihat kepada soalan ni. Okey, soalan ni dia minta kepada kita untuk menyelesaikan kamiran x darab e kuasa x dx using integration by parts. Okey, solution. Yang pertama ni saya akan kongsikan bagaimanakah penyelesaiannya dengan menggunakan kaedah formula, di mana formula untuk integration by part ataupun saya suka sebut sebagai IBP. Okey, ini adalah formula dia, iaitu kamiran U dV sama dengan UV tolak kamiran V du. Okey, pertama sekali ini kita perhatikan soalan. Ini soalan dia, di mana dalam soalan ni iaitu kamiran bagi X darab E kuasa X. X ni adalah algebra, E kuasa X ni adalah eksponen. Okey. Pertama kita tulis U kita. Okey, U. U ni untuk penentuan U kita menggunakan akronim ILIT ni, iaitu inverse, logarithmic, algebra, trigonometric, eksponen. Okey, mana yang kita jumpa dulu? Okey, di antara dua ni yang kita jumpa dulu adalah algebra. Okey, jadi U kita sama dengan X. Okey, selepas itu kita differentiate. Kita bezakan dia du dx sama dengan 1. Bezakan X, kita akan dapat 1. Okey, seterusnya du sama dengan dx. Maksudnya kita bawa dx ni sebelah kanan, jadi du sama dengan dx. Okey, sebab dalam formula nanti kita akan gunakan du ni. Sebab tu kita mencari nilai du ni. Okey, seterusnya dv kita sama dengan e kuasa x dx. Ni dv kita. Okey, ni dv. Okey, ni dv kita. Jadi seterusnya kita akan kamilkan kedua-dua belah. Okey, integrate both side. Jadi kamilkan dv sama kamiran dv sama dengan kamiran e kuasa x dx. Jadi apabila kita kamilkan dv, kita akan dapat v. Okey, kamilkan e kuasa x dx ni, kita akan dapat e kuasa x. Okey, maksudnya kita ada nilai ni. Kita ada nilai dv sama dengan e kuasa x dx, nilai u sama dengan x, nilai du sama dengan dx, dan nilai v sama dengan e kuasa x. Seterusnya ini soalan kita, kamiran x darab e kuasa x dx sama dengan, okey, formula kita adalah uv. U kita apa? U kita apa? U kita adalah x. Sebab tu kita masukkan x di sini. V kita tadi adalah e kuasa x. So kita dah masukkan ke dalam formula ini. Okey, masuk dalam formula ini. U dan v tolak kamiran. Okey, kalau formula kita v du. Formula kita v du, jadi tolak kamiran v. V kita adalah e kuasa x. Jadi e kuasa x kita masukkan di situ, e kuasa x, dan du kita adalah sama dengan dx ini. Okey, kita masukkan di hujung ni. Jadi kita kena selesaikan yang ni. Okey, apabila kita selesaikan, jadi x darab e kuasa x, jadi x e kuasa x tolak, okey, kamiran bagi e kuasa x dx ni adalah sama dengan e kuasa x tambah c. Okey, dan seterusnya kita boleh factorize di sini. Jadi e kuasa x kita keluarkan, darab dengan x tolak 1 tambah c. Okey, itu untuk penyelesaian dengan menggunakan formula. Okey, yang seterusnya saya akan tunjukkan ataupun saya akan kongsikan kaedah penyelesaian IBP ni dengan menggunakan DI method.
D ni apa? D merujuk kepada proses differentiation. I ni adalah proses untuk integration. Okay, DI method. Okay, untuk DI method ni kita akan gunakan tabel ringkas ini. DI method ni nama kaedahnya. Jadi kolom yang pertama kita akan letakkan tanda positif atau negatif di sini nanti. Okay, ke bawah ni. Saya akan tunjuk satu persatu. Okay, kolom yang kedua ni kita akan letak nilai yang kita akan lakukan proses differentiation. Okay, dan kolom yang ketiga ni kita akan letakkan nilai yang sepatutnya kita akan lakukan proses integration terhadapnya. Okay, apakah nilai yang kita akan letakkan di D atau di I ni? Okay, kita masih menggunakan kaedah ILET ni. Akronim ILET ni kita masih guna pakai untuk kita letakkan nilai yang kita akan letakkan pada D ni, pada kolom D ni. Okey, nilai yang satu lagi automatik kita akan letak pada bahagian kolom I ini nanti. Okey, pertamanya untuk soalan ni X dan E kuasa X ni. Okey, kalau kita merujuk kepada akronim ILET ni, maksudnya nilai kita akan letakkan algebra ni pada bahagian D, iaitu X. Okey, dan untuk I tu nanti adalah E kuasa X, iaitu fungsi untuk eksponen tersebut. Jadi kita masukkan X di situ. Okey, di kolom yang D ni kita masukkan X. Jadi lepas tu apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu lakukan proses differentiation. Okey, differentiation untuk sampai mana kita lakukan prosesnya? Okey, bagi D yang fungsinya adalah algebraic function, maka kita perlu melakukan proses differentiation sehingga complete. Complete ni maksudnya apa? Sehingga dia menjadi kosong. Jadi kita differentiate X, kita akan dapat 1, dan kita differentiate 1, kita differentiate 1, kita akan dapat kosong. Maksudnya apabila kita dah dapat kosong di sini, maksudnya kita berhenti di sini. Okey, dan automatically nanti untuk proses integration pun kita akan lakukan sehingga row di mana D kita sama dengan kosong. Maksudnya sampai sini je lah, sampai row yang ketiga ni, 1, 2, 3. Sampai row yang ketiga ni kita berhenti untuk melakukan proses differentiation. Okey, seterusnya setelah kita letakkan X pada kolom D, jadi E kuasa X, iaitu fungsi eksponen ni kita letak pada I. Okey, kita integrate E kuasa X, kita akan dapat E kuasa X, dan kita integrate E kuasa X lagi, kita akan dapat E kuasa X. Okey, kita berhenti sehingga row yang ketiga ni. Okey, dan nilai positif negatif ni kita akan mulakan daripada positif, negatif secara berserang-seli sehingga row yang terakhir dalam penyelesaian ini. Maksudnya positif, negatif, positif. Okey, maksudnya sampai yang ketiga lah. Dan prosesnya nanti kita akan darab secara diagonal, maksudnya bersilang ke bawah. Okey, bersilang ke bawah. Okey, dan ni dua proses lah. Okey, daripada row yang pertama untuk D didarabkan dengan row yang kedua pada kolom I ni, dan seterusnya. Okey, warna panah berwarna merah. Jadi penyelesaiannya nanti adalah kamiran X E kuasa X dx sama dengan positif X didarabkan dengan E kuasa X, kita akan dapat X E kuasa X. Ni yang pertama hasil darabnya. Ni yang pertama. Ni yang proses yang terlibat. Tu satu. Tu yang kita dapat yang pertama ni. Dan yang seterusnya negatif. Negatif. Saya tukar pen berwarna biru. Negatif darab 1 darab dengan E kuasa X yang bawah ni. Yang biru ni. Yang biru ni, jadi kita akan dapat tolak E kuasa X. Jadi dua part sahajalah. 1 dan 2 tambah C.
Jadi itu adalah penyelesaiannya, dan kalau kita factorize, kita akan dapat E kuasa X darab X tolak 1 tambah C. Jadi jawapan yang kita perolehi menggunakan kaedah DI method dan kaedah formula ni akan menghasilkan jawapan yang sama.